Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa Saya rasa ini muqaddimah Muslim kita ni, kalau berdasarkan buku yang saya pegang, kita telah sampai ke muka surat 165 dahulu. Betul ke begitu? Pasal tak sama tu yang saya dapat tahunya, buku ni tak sama terjemahan, penerbitannya tak sama. Jadi yang ada dengan saya ni Muqaddimah Muslim muka surat 165. Kita sampai ke situ sebelumnya. Betul ke gitu? Iaitu perenggan yang kedua dari bawah. Selanjutnya kami akan memulai masalah takhrij dan penyusunannya sebagaimana yang kau harapkan sesuai dengan syarat yang akan kami sebutkan sebagai berikut. Bahawa dalam penyusunan ini sama ke terjemahan itu atau tidak? Sama ke? Kita tengoklah tu, sebab saya berpandukan buku ini. Mungkin tak sama. Kami menjelaskan 3 bahagian dan 3 tingkatan perawi. Kami juga tidak akan mengulanginya lagi apabila telah disebutkan sebelumnya, kecuali jika diperlukan. Sebab hal tersebut akan memberikan pengertian tambahan dalam sebuah hadis sehingga menempati kedudukan yang sempurna. Oleh kerana itu, pengulangan hadis di sini menjadi suatu keharusan, atau jika memungkinkan, maka kami akan berusaha menjelaskannya secara ringkas. Hanya saja penjelasan yang rinci bisa jadi akan menyulitkan, sehingga pengulangannya sesuai dengan aslinya yang lebih selamat. Adapun pengulangan yang tidak kami perlukan, maka hal tersebut tidak perlu kami lakukan. Jadi kadang-kadang bahasa Melayu ni pun saya pun, yalah, sebab bukan terjemahan saya sendiri, kadang-kadang saya pun tak berapa faham juga kalau nak banding dengan yang asal. Kalau yang asal tu lebih mudah kepada saya nak faham, tapi oleh kerana kebanyakan kita ni, ramai daripada kita ni yang tidak tahu yang asal tu, kita pakai jugalah yang ini, yang ada. Nak terjemahkan secara berasingan tu rasanya tidak perlu. Kita boleh dengan yang ini saja, boleh dengan yang ini saja. Nampak ringkas satu perenggan yang Imam Muslim sebutkan ini, nampak ringkas. Baru ni saya tengok setengah-setengah buku tu dia ada dengan teks asal dia dalam bahasa Arab, lepas tu terjemahan dia ada. Yang dengan saya ni tak ada, ada terjemahan dia saja. Dan saya tengok juga baru ni ada beberapa orang di kalangan kita yang tunjukkan kepada saya dia ada bersamanya itu Syarah Nawawi. Jadi saya tak pasti cetakan mana, penerbitan mana, saya tak pasti. Adakah yang diedarkan sekarang ni yang dimaksudkan itu, ataupun yang sama dengan saya. Kalau yang sama dengan saya ni nampak ringkas sangat. Dia satunya tidak ada teks asal Muqaddimah Muslim tu. Yang keduanya dia tidak ada Syarah Nawawi, Syarah Imam Nawawi. Jadi saya bawakan ini yang asal. Ini Muqaddimah Muslim, teks asal, di bawah ni Syarah Nawawi. Saya baru ni ditunjukkan oleh salah seorang peserta kita ni, ada yang terjemahan itu yang merangkumi kedua-duanya. Kalau ada yang itu lebih senang, itu memang ada semua. Yang itu ada. Jadi maknanya Muqaddimah Muslim ada, Syarah Imam Nawawi pun ada, teks asal dia pun ada, dan terjemahan dia pun ada. Jadi tentu lebih besar kan, lebih besar kandung buku tu. Kalau yang ni kecil saja, yang tu tentu lebih besar.
Yang dalam bahasa Arabnya begini, saya baca dulu teks ni. Thumma inna insyaallah mubtadi'una fi takhrij ma sa'alt wa ta'lifihi ala sharita sawfa adhkuruha lak wa huwa inna na'madu ila jumlati ma usnida min al-akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanaqsimuha ala thalath tabaqat فنقسمها على 3 أقسام و3 طبقات من الناس على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ولكن تفصيله ربما عصر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. Jadi itu teks asalnya, terjemah tadi. Di sini sebenarnya Imam Muslim menceritakan tentang hadis-hadis yang akan dikemukakannya di dalam Sahih Muslim. Ini mukaddimah Muslim. Sebahagian daripadanya berkaitan dengan hadis yang disusunnya di dalam Sahih Muslim. Itu disebut di dalam mukaddimah ini juga. Sebahagiannya ia tidak khusus dengan apa yang akan disebutkan oleh Muslim di dalam sahihnya, tetapi ia merupakan suatu mukaddimah ilmu, mukaddimah untuk mustalah hadis, terutamanya yang diterima pakai oleh Imam Muslim. Itu perlu jelas, perlu jelas di situ. Jadi kalau kita baca Muslim, Sahih Muslim, kita akan dapati kadang-kadang hadis dia itu berulang, sanadnya pun berulang, padahal dia tidak mahu buat begitu. Pada dasarnya iltizamnya dia tak ulang hadis, tidak seperti Bukhari. Kalau Bukhari banyak sangatlah berulang, disebut sebab maksudnya lain. Kalau Bukhari misalnya sampai 25 kali kadang-kadang dia sebut satu hadis. Muslim tak buat begitu, tapi kadang-kadang ada juga kita dapati dia mengulangkan hadis itu. Ulang tu sebab apa? Sebab perbezaan sanadnya, dan banyak lagi sebab-sebab lain faedahnya. Kalau tidak ada apa-apa faedahnya, tidak ada apa-apa maksud di sebalik itu, dia tak akan ulang. Itu iltizam dia. Itu iltizam dia. Kalau kita tengok dalam ini Syarah Nawawi yang asal, yang ada bersama saya ni, di bawah teks tadi Imam Nawawi tulis wa qawluhu ala ghairi takrar, mana dengan tidak saya lakukan pengulangan. Kecuali kalau ada kalau di suatu tempat itu tak dapat, tidak perlu diulangi hadis itu, diulangi hadis itu, kerana ada sesuatu makna yang lebih di dalamnya, ada sesuatu maksud yang lebih di dalamnya, ataupun suatu sanad yang hadis yang Imam Muslim kemukakan dengan satu sanad, tetapi ada sedikit kecacatan di dalamnya, maka Imam Muslim akan mengulangi hadis itu dengan menyebut sanad lain
yang dapat menampung kekurangan yang ada di dalam sanad yang pertama. Itu dia ulang macam itulah, di situlah. Jadi dalam syarah Nawawi ini pun dia sebut tidak banyak, tidak banyak ya, tidak banyak. Tetapi kalau dalam syarah-syarah yang lain, Muqaddimah Muslim ni, kalau kita perhatikan di sini, walaupun ringkas sebut Imam Muslim sebut itu, tapi sebenarnya banyak maksudnya. Tapi ini agak teknikal dan agak seni sebenarnya. Kalau kita betul-betul nak belajar kaedah hadis, rasanya tidak perlu untuk semua orang. Tapi kalau pelajar hadis betul, memang dia kena tahu benda ni, dan sangat istimewa apa yang dikemukakan oleh Muslim. Saya rasa boleh saya sebutkan, tapi itu terpulang lah. Mungkin jadi mengantuk pula kalau disebut semuanya. Kalau saya bacakan semuanya, misalnya ini yang ada dengan saya sekarang ni, syarah Muqaddimah Sahih Muslim, tulisan seorang Syekhul Hadis di Pakistan. Ini Muqaddimah Muslim syarah dia sendiri, yang bukan syarah Nawawi. Cuma dia rujuk jugalah sana sini. Kalau yang ini dia bahas di sini panjang sangat. Kalau sekali kita tengok seperti yang saya baca tadi, nampak tak ada apa pun. Tapi kalau kita baca syarah, kita akan nampak banyak sangat yang tersimpan di sebalik satu perenggan yang dikemukakan oleh Imam Muslim itu. Di sini masih belum lagi umum tentang mustalah hadis, tetapi apa yang dilakukan olehnya dalam penyusunan Sahih Muslim itu dapat kita lihat. Antaranya lah saya sebutkan di sini, disebutkan sebanyak 12 maksud Imam Muslim di sebalik satu perenggan yang dia sebutkan tadi, 12. Antaranya, kenapa Imam Muslim melakukan pengulangan dalam mengemukakan sesuatu hadis di dalam sahihnya? Sepatutnya kita ni, sebab kalau pagi tadi kita baca Sahih Muslim sebenarnya tanpa sanad, tak ada sanad, dengan maksud ringkas lah, tajrid. Tadi itu tajrid Sahih Muslim, bukan Sahih Muslim yang lengkap. Kalau kita belajar Sahih Muslim yang lengkap, baru nampak benda ni. Dan yang itu kita tidak buat di sini. Kalau nak tengok dalam mungkin YouTube ada, ya saya mengajar di Kelantan, itu sekali dengan sanad, semua sekali dengan sanad, baru nampak benda ni. Kalau kita tidak, kita tak nampak, sebab dia berkait dengan sanad. Kenapa Imam Muslim ulang sesuatu hadis itu? Dia banyak ada kaitannya dengan sanad, dan ada juga yang berkaitan dengan matan. Sebab itu dia ulang. Satu perkataan sahaja yang berbeza di antara dua riwayat, katakanlah dua riwayat ada berbeza. Yang ni sebut perkataan ini, yang satu lagi sebut perkataan lain, dia akan kemuka kerana satu perkataan saja yang berbeza. Kalau perkataan itu ada banyak, riwayat itu ada banyak sampai 10, dia akan kemukakan. Jadi nampak macam berulang, pada hakikatnya tidak. Pada hakikatnya sanadnya lain, cuma berulang tu kebanyakan kandungannya. Adapun perkataan yang tertentu yang dimaksudkan satu perkataan saja atau beberapa perkataan di dalam hadis itu, ada yang tempat yang berbeza, sebab itu dia ulang. Itu cara Imam Muslim, sangat seni lah. Ada kalanya sanad tu berbeza sedikit, dia ulang juga. Jadi ulang tu banyak maksudnya. Antaranya yang dapat saya sebutkan yang ada di dalam buku ni, ini salah satu faedahnya. Katakanlah dalam meriwayatkan sesuatu hadis itu ada dua orang perawi dari tabaqah yang sama, yang sama-sama kuat, sama-sama hebat, setara lah, katakan setara. Ada pada kedua-dua itu sama, tetapi mereka berbeza dalam meriwayatkan sesuatu hadis. Perbezaan itu dipastikan berpunca daripada di sini, peringkat ini, tabaqah ini.
ada dua orang, kedua-duanya sama dari segi kekuatannya. Jadi kepada pembaca dia akan keliru yang mana satu sepatutnya kita terjehkan, yang mana satu di antara dua riwayat itu yang lebih kuat, yang mana satu. Sebab perawinya sama dari segi darjatnya, dari segi kedudukannya, kehebatannya sama. Kalau nak terjehkan dengan sebab sifat-sifat perawi itu dia sama. Jadi di situ kita akan terpinga-pinga nak terjehkan yang mana. Jadi mengikut Imam Muslim di sini, kadang-kadang seseorang ulama hadis dia tengok di kalangan perawi-perawi yang lebih rendah daripada dua orang tadi, adakah perawi lain yang walaupun rendah dari segi darjatnya tapi tidaklah sampai ke peringkat dhaif, tak sampai ke peringkat itu, rendah sikit. Kalau kita kata di martabat hasan lah, martabat hasan. Yang dua, yang pertama itu martabat sahih. Ulama hadis akan perhatikan, inilah yang dilakukan oleh Muslim. Sebab itu dia ulang. Jadi dia tengok adakah perawi-perawi lain yang walaupun kurang daripada dua orang perawi tadi, tapi riwayatnya menyokong salah satu daripada dua yang pertama tadi. Adakah? Kalau ada, Imam Muslim akan bawa ke itu. Seseolahnya dia nak mengatakan kepada kita bahawa ini salah satu sebab untuk kita menterjihkan salah satu daripada dua riwayat tadi. Dengan adanya ni penyokong ni, dia jadi kuat salah satu. Kita tengok yang kurang kuat tadi, riwayat dia tu lebih sesuai dengan riwayat yang mana daripada dua tadi. Katakanlah yang ini sama dengan riwayat yang pertama, A, B. Yang pertama tu ada A, B. Yang pertama, bermakna situ kita kata riwayat A itu lebih perlu kita terjihkan, lebih kuat di situ dengan sebab adanya perawi yang lain. Itu yang dilakukan oleh Muslim di dalam Sahih Muslim. Sebab itu banyak sanad dia. Jadi kepada orang yang tidak faham, dia kata untuk apa banyak? Itu maksudnya, supaya kita dapat menterjihkan mana satu daripada dua riwayat yang bertaraf sahih itu, perawinya sama kuat, mana satu yang lebih perlu kita utamakan. Itu antara sebab dia kemukakan riwayat itu secara berulang. Ada faedahnya. Faedahnya apa? Iaitu kita dapat menterjihkan salah satu daripadanya apabila dibawa riwayat perawi yang lain yang kurang, sebagai mutaba'at ke atau sebagai syawahid ke. Bila dikemukakan, kita jadi nampak mana yang lebih kuat, mana yang patut kita terjihkan. Itu faedahnya. Tapi ini sebenarnya kerja orang-orang yang betul-betul ahli. Orang yang tidak ahli, dia tidak tahu perawi itu yang mana yang tahapnya tahap 1. Itu pun dia belum kenal lagi. Tahap 2 atau tahap 3 dia tak tahu. Itu kalau kira dari sudut riwayat. Kalau kira dari sudut lafaz, itu mana yang lebih sesuai dengan lafaz yang biasa digunakan oleh Nabi SAW, itu perkara lain pula. Itu perkara lain pula, kena ambil kira juga. Yang kedua, kalau satu riwayat itu dikemukakan oleh perawi yang sayyi'ul hifz, dari segi ingatannya kurang baik, tetapi kalau ada mutabik, mana perawi lain yang meriwayatkan hadis yang sama, perawi lain yang meriwayatkan hadis yang sama yang lebih kurang dengan dia, lebih kurang dengan dia, dia jadi kuat juga. Dia jadi kuat juga. Itu sebab Imam Muslim ulang. Jadi di sini dia nak sebut ulang tu ada faedahnya. Itu ya, dia nak ceritanya. Yang dia ulang tu jangan kira macam nyanyuk ke, jauh sekali, ataupun saja-saja ke. Tidak, dia tidak saja-saja. Kalau Bukhari, dia ulang sesuatu hadis itu dengan maksud yang berbeza. Mana daripada satu hadis itu dapat difahami banyak sekali pengajaran.
Antaranya ini, bila dia, pada masa yang lain pula dia ulang pula sebut faedah yang lain pula kita dapat daripada hadis itu, dengan maksud mendapat pengajarannya, makna dia ataupun fiqh yang ada di dalamnya, itu tujuannya. Tapi kalau Muslim, dia banyak mengambil kira dari segi sanad itu, dan dari segi yang mana satu perlu ditarjihkan. Jadi dengan sebab ada perawi tadi dia jadi kuat, atau kalau ada perawi yang lebih kuat daripadanya yang meriwayatkan perkara yang sama, jadi riwayat yang sayyi'ul hifz tadi itu jadi kuat, jadi naik darjatnya. Jadi naik darjatnya. Dengan sebab apa? Dengan sebab ada perawi kuat yang meriwayatkannya. Jadi yang seumpama ini kita kata misalnya kita kata hasan li ghairi, itulah jadi timbul istilah sahih li ghairi. Ini sahih juga tapi sahih li ghairi. Kalau nak kira dia tu sendiri tidak sahih, tapi dengan sebab ada perawi lain yang tarafnya adalah perawi sahih, dia jadi sahih, tapi sahih li ghairi. Yang sebenarnya taraf dia tu bukan sahih li ghairi, tapi hasan sahaja. Sama juga kalau perawi itu dia dhaif, katakanlah dhaif, tiba-tiba hadis yang sama diriwayatkan oleh perawi hasan, ada perawi hasan. Jadi perawi dhaif tadi dia akan jadi hasan, tapi hasan li ghairi, bukan hasan li dzati. Benda-benda begini diambil kira oleh Muslim, dan tujuan dianya nak mengajar kita bahawa sesuatu hadis itu jika ada banyak turuknya, dia berbeza, jadi hukumnya berbeza. Kita tak boleh kata dia dhaif semata-mata lagi apabila ada perawi hasan yang meriwayatkannya. Kita tak boleh kata hadis itu semata-mata hasan lagi apabila ada perawi sahih yang juga meriwayatkannya. Bahkan pada ketika itu kita kata sahih li ghairi atau hasan li ghairi, begitu jadinya. Lebih baik kita kata begitu daripada secara mutlak kita kata hadis ini dhaif, hadis ini hasan sahaja. Gitu. Itu benda yang perlu diperhatikan oleh seseorang muhaddis. Sama juga kalau perawi itu mukhtalif, perawi yang berceladu pikirannya. Tapi kalau riwayatnya itu diriwayatkan juga oleh orang lain, boleh diterima juga. Dan dia tu jadi penguat juga, jadi penyokong juga. Ini pun termasuk dalam itu juga. Begitu juga riwayat perawi yang mastur, perawi yang tidak diketahui lah. Kita kata sifat-sifatnya tidak diketahui, tapi dirinya diketahui. Mastur itu tidak mastur zat misalnya, tapi mastur sifat. Tapi kalau riwayat dia tu sama dengan riwayat orang lain yang lebih kuat, kita boleh terima. Boleh terima juga sebagai penguat, bukan sebagai asas. Saya rasa dalam Sahih Muslim yang ditulis oleh seorang Ethiopia, Al-Ethiopi, baru, cara Muslim yang baru, kalau kita ada yang itu lebih baik. Sebab apa? Dia ceritakan dalam tu mana riwayat Muslim yang merupakan usul dan mana yang tidak merupakan usul. Dia tulis ini Al-Usul. Ini beberapa riwayat usul. Ini ramai orang yang tak faham apabila dia baca Muslim. Dia ingat Muslim itu semua sama taraf dia. Hadis-hadis yang ada dalam Muslim itu sama taraf dia. Tidak begitu. Tetapi secara umumnya dapat kita katakan kalau hadis itu banyak, 1, 2, 3 di peringkat permulaan itu merupakan riwayat usul. Dan itulah yang dikatakan yang betul-betul menepati syaratnya. Adapun yang selepas itu yang di bawah itu, kadang-kadang Imam Bukhari kemukakan sebagai mutaba'at dan syawahid saja, dan perawi-perawi yang tidak kemas, tidak seperti 2-3 hadis yang sebelum itu yang merupakan usul itu, tak sampai ke peringkat itu. Itu yang kemudian. Di sinilah perlu disebutkan usul atau tidak usul.
Yang usul itulah yang utama. Seperti kalau Bukhari yang disebutkan secara musnad, itulah yang merupakan usulnya. Adapun yang dikemukakan secara ta'liq di dalam tajuk babnya, itu bukan. Dari segi tarafnya tak sama. Jadi Muslim ni pun dia buat begitu. Cumanya kepada kita yang baru belajar, mungkin kita tak nampak mana. Kalau macam Syarah Nawawi ni, dia tak ada tulis. Sama saja. Jadi kita perlu ingat apabila baca Muslim ni, hadis dia yang mula-mula tu, yang bahagian mula-mula tu, beberapa hadis itu merupakan usul. Kalau merujuk kepada kitab tadi, itu lagi senang. Sebab dia sebut ini usul, ini tidak. Walaupun dalam menentukan usul atau tidak itu pun masih khilaf lagi. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat panduan secara kasar. Dia jadi boleh meningkat hadis dia tu. Sama juga dengan hadis mursal. Hadis mursal mengikut setengah-setengah ulama adalah dhaif. Secara umumnya dikatakan dhaif. Tetapi hadis mursal itu boleh meningkat jika ada sokongan daripada riwayat-riwayat yang lain, melalui turuk yang lain, saluran riwayat yang lain, dia boleh jadi kuat. Bahkan dalam ilmu hadis ni, kalau kita tengok mursalat Malik, sangat istimewa walaupun mursal. Sebab apa mursalat Malik tu? Mursal ini maksudnya hadis itu tidak dikemukakan sanadnya dengan lengkap. Di bahagian atasnya tidak disebut. Misal kata sampai kepada tabi'in terus cerita daripada Nabi SAW, padahal dia tak sempat dengan Nabi pun. Mestilah ada sahabat tu, tapi sahabat itu tidak disebut. Itu mursal. Begitu juga di peringkat bawah sikit, dalam istilah yang lebih longgar, dia kira mursal juga. Tapi kalau mursalat Malik atau balaghah Malik, dia kuat. Dia tidak sama pula mursal itu. Sebab apa kuat? Sebab dia ada saluran riwayat yang lain. Sama ada daripada Malik juga di luar daripada Muwatta, ataupun riwayat orang lain tu, tapi lengkap sanadnya. Dia jadi kuat juga. Kita tak boleh hukum hadis itu sebagai dhaif. Sebab itu ulama mengatakan semua yang ada dalam Muwatta itu sahih, padahal mursal sahih kah? Dia berbeza mursal Malik dengan mursal orang lain. Dan begitu juga mengikut ulama hadis, hadis mursal ini tidak sama. Ada hadis mursal yang lebih kuat daripada hadis yang musnad, lebih kuat. Sebab itu kita kena tengok orang itu juga, siapa dia. Sama juga Malik dalam balaghat dia. Balaghat ini dia kata balaghana atau balaghani, saya mendapat tahu gini-gini. Lepas tu sanad tak ada, terus dia sebut Nabi SAW kata begini-gini atau buat begini-gini. Kalau nak kira, kalau orang lain kata macam tu dah tak laku dah, tak boleh pakai. Tapi berbeza dengan balaghat Malik. Sebab apa? Sebab mengikut kajian ulamanya, bila dikaji memang ada sanadnya yang lengkap. Yang Malik kata saya dapat tahu daripada mana? Kalau tengok sanad dia dalam Muwatta, tak ada, begitu saja dia kata. Tapi ulama mengiktiraf apa yang disebutkan oleh Malik, walaupun secara balagh di dalam Muwatta itu lebih tinggi daripada yang lain. Ini dengan mengambil kira sanad yang lain. Itulah yang dilakukan oleh Muslim, iaitu bila dia sebut semula hadis itu dengan sanad yang lain. Tujuannya apa? Untuk menguatkan satu hadis yang lain lah, yang kurang kuat, dengan sebab dia mursal ke, dengan sebab dia diriwayatkan secara balagh ke, boleh jadi semua. Jadi inilah maksud Imam Muslim. Sama juga hadis seorang mudallis yang meriwayatkan hadis secara an-ana. Kalau ada perawi lain sebagai mutabi' dia yang meriwayatkan hadis yang sama tapi dengan sanad yang muttasil, maka hadis mu'an-an oleh mudallis tadi dia menjadi meningkat tinggi, jadi naik. Dia bukan rendah seperti biasa. Ini benar-benar seni, tapi dia berkait dengan sanad lah.
bila kita tidak baca sanad kan tak nampak benda ni. Imam Muslim banyak dia perbincangan, dia pergi kepada sanad. Sebab itu dia buat mukadimah ni banyak bincang tentang sanad. Dan baru kita nampak benda ni apabila kita baca Sahih Muslim dengan sanadnya, bukan kandung matan dia saja, tidak. Kemudian banyak riwayat. Kadang-kadang Imam Muslim kemukakan satu riwayat, lepas tu dia kemukakan banyak lagi. Apa tujuan? Supaya dapat diketahui adakah berlaku apa-apa kekeliruan dalam mana-mana riwayat itu. Adakah berlaku apa-apa kekeliruan dan kesamaran mana yang tak jelas. Jadi dia kemukakan pula riwayat itu. Jadi nampak macam berulang, padahal tidak berulang. Dia ada nak menjelaskan mana-mana yang sama ataupun tak jelas di dalam setengah-setengah riwayat. Sebab riwayat ni yang banyak ni saling menjelaskan satu sama lain. Ini sangat seni lah. Kita kata kalau dalam perbahasan ilmu hadis ni sangat seni. Jadi faedahnya supaya apa yang sama dan tak jelas di dalam matan hadis itu jadi jelas. Itu juga faedah mengulang, menyebutkan pula hadis itu. Berdasarkan saluran riwayat ini dia ada tambahan begini, dia tukar perkataan itu. Jadi perkataan yang pertama yang tidak jelas dalam riwayat yang pertama itu jadi jelas dengan sebab ada yang kedua. Padahal yang lain-lain sama. Di situ saja yang berbeza. Yang berbeza itulah menjelaskan yang tidak jelas dalam riwayat sebelumnya. Begitu juga kalau dalam satu riwayat yang telah dikemukakannya ada lafaz gharib, lafaz yang jarang digunakan oleh orang Arab. Imam Muslim dia akan kemukakan pula satu riwayat daripada perawi lain yang dapat menjelaskan maknanya, sebagai mentafsirkan makna yang gharib tadi, makna yang tidak biasa tadi. Dia itu juga dilakukan olehnya. Dan bila dia kemukakan bersama dengan sanadnya, itu jadi panjang. Kalau kita baca Sahih Muslim dengan sanad-sanad dia tu panjang, ditukar. Ini faedahnya benar-benar macam tu. Itu faedah ulang hadis. Begitu juga kadang-kadang kita dapati beberapa hadis dikemukakan, tetapi ada kekeliruan, kesamaran itu tak jelas tu. Dalam sanad dia tu perawi ni siapa tidak jelas. Sebab disebut dalam bentuk kunyah misalnya, dalam bentuk nama panggilan Abu, Ibnu dan sebagainya. Jadi orang tu tak jelas siapa. Dengan dia ulang semula hadis yang sama dengan sanad yang lain, dia sebut di situ. Dia sebut di situ dengan jelas. Jadi kita faham, siapa tadi. Sulaiman, kata misalnya kita kata hadis ini diambil orang ni, diambil daripada Sulaiman. Jadi Sulaiman mana amal juga Sulaiman. Imam Muslim akan ulang pula hadis itu, hadis yang sama dengan sanad yang lain, tempat Sulaiman itu dia sebut A'mash. Jadi kita fahamlah, yang tadi Sulaiman itu maksudnya A'mash. Sebab kemudian dia sebut A'mash. Ini menjelaskan yang tidak jelas sebelumnya. Kenapa Imam Muslim tak sebut terus yang tadi Sulaiman al-A'mash? Dia tak boleh buat begitu. Sebab guru dia tak sebut begitu. Guru dia hanya sebut Sulaiman. Dia kena sebut Sulaiman lah. Tak boleh, walaupun dia sendiri tahu Sulaiman itu A'mash, dia tak boleh tambah. Itu adab riwayat, amanah ilmu, dia tak boleh tambah. Yang dia kemukakan kemudian berdasarkan guru dia yang lain, dia sebut A'mash dengan Sulaiman, orang yang sama lah. Kepada kita faedahnya kita dapat tahu ini Sulaiman tadi yang mungkin mengelirukan ramai, sudah jelas Sulaiman ini ialah A'mash misalnya. Itu contoh. Benda-benda macam ni lah Imam Muslim ulang. Jadi ulang tu ada banyak faedahnya. Jadi saya rasa kalau nak disebut sini panjang lah. Sebab 12 ada 12. Sebab kenapa Imam Muslim kemukakan sesuatu hadis dengan berulang, padahal dia sudah beriltizam, tidak mahu mengulang hadis dia baru ulang apabila ada sesuatu faedah atau maksud di sebaliknya, baru dia ulang.
Jadi faedah tu berguna sangat kepada kita yang belajar hadis, berguna sangat. Sama juga kalau ini yang disebut sini, misalnya disebut sini yang ke-10 maksud Imam Muslim. Kadang-kadang sesuatu hadis itu berilat, kita tak tahu macam mana kita nak tahu hadis ini berilat. Zahirnya sanadnya memang baik, sanadnya okey, sanadnya yang menepati syarat Muslim dah kiranya. Tetapi kan istilah hadis, takrif hadis sahih ni yang tidak berilat. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kuat, ingatannya perawi yang teguh ilmunya, dan tidak berilat, tidak syad. Dia tak ada dua lagi, tidak berilat itu. Bila cukup syarat itu baru jadi sahih. Tidak semata-mata perawi itu kuat saja, tidak, dan bersambung-sambung sanadnya saja terus jadi sahih, tidak begitu. Dia mesti kadang-kadang sanad itu okey semua, tak ada apa, semua bersambung dan perawi-perawinya orang kuat-kuat, tetapi dia ada ilat. Sama seperti kita lah, zahirnya nampak tak ada sakit apa-apa, sihat lah. Sihat, saya berjumpa dengan dia kemarin, tak sihat, matilah. Macam itulah soalannya. Sebenarnya dia ada penyakit juga, tapi zahirnya tak apa. Begitulah juga dengan hadis ini. Jadi faedah kita nak tahu hadis ini berilat ke tidak berilat apabila ada banyak turutnya, banyak benda yang sama, riwayat yang sama itu dikemukakan semuanya, baru kita tahu mana yang ada ilat, di mana yang tidak berilat. Yang sihat kebanyakannya macam mana? Kalau tidak, kita tak boleh tahu. Kita tak boleh tahu sebenarnya manusia ini yang sihat, yang sebetulnya, yang normal, ialah yang boleh bercakap. Yang boleh bercakap. Yang tak boleh bercakap tu pun manusia juga kan. Kalau duduk dia sama saja. Yang bisu, yang keluh dengan yang boleh bercakap pun sama saja kalau duduk dia. Tapi kebanyakan manusia ni boleh bercakap ke atau bisu? Kebanyakannya boleh bercakap. Jadi yang bisu itu yang tidak normal. Begitu juga kalau orang tu dari segi tangan manusia tu, kebanyakannya dua. Kalau tak ada tangan satu, ada satu, itu cacat, orang panggil. Begitu juga dengan hadis. Yang lain-lain semua macam ni, semua macam ni. Yang ini satu saja macam ni, menyebabkan hukum jadi berubah, jadi berbeza. Jadi ini ilat dia ada pada yang satu. Sebab ini tidak biasa. Dari mana kita nak tahu biasa tidak? Kita tengok yang mana yang kebanyakannya. Seperti manusia tadi, kebanyakan pergi mana-mana, bangsa mana-mana pun dalam dunia ni tangan dia dua. Tiba-tiba kita berjumpa tangannya satu, itu cacat, berilat lah. Sama juga hadis, hadisnya pun begitu. Itu faedahnya kita tengok hadis ni berdasarkan banyak saluran. Dan itulah sebab Imam Muslim ulang, dia sebut banyak kali. Itu sebab supaya kita dapat mengesan mana kecacatan dia. Kecacatan tu cakap mana? Kalau tak ada tangan satu, itu berat tu kecacatan tu. Tapi kalau botak kepala, botak, itu pun cacat juga, tapi tidaklah berat. Tidak berat, cacat juga, kurang juga. Kita tengok pula. Jadi susah jugalah sebenarnya ini kerja ahli hadis betul-betul. Sebab itu kadang-kadang kita tengok macam mana ulama hadis ini kita hadis tinggi lah, dia boleh kata lagi ni tidak sah. Macam mana? Adalah tu cara dia, penilaian dia tu. Dan dia cukup amanah, takut kepada Allah SWT, takut, cukup amanah. Jadi kenapa dia buat ni? Adalah tu, bagi dia tu ada. Jadi itulah antaranya. Banyak lagi yang lain. Itu yang pertama dalam perenggan yang kita baca tadi.
Oleh kerana itu pengulangan hadis di sini menjadi suatu keharusan, atau jika memungkinkan maka kami akan berusaha menjelaskannya secara ringkas. Hanya saja penjelasan yang rinci bisa jadi akan menyulitkan, sehingga pengulangan yang sesuai dengan aslinya akan lebih selamat. Ini tak apa jelas lah saya yang asal itu. Kalau baca yang asal itu lebih jelas. Adapun pengulangan yang tidak kami perlukan, maka hal tersebut tidak perlu kami lakukan. Susah saya. Itulah maksudnya kami bahagikan kepada 3 bahagian perawi. Ini dia nak menceritakan perihal Sahih Muslim. Setengah-setengah ulama mengatakan macam Hakim, dia mengatakan Imam Muslim sebenarnya dia hendak susun kitab 3 jenis. Satunya kitab hadis yang memuatkan perawi-perawi paling tinggi syaratnya, cukup tinggi syarat sifatnya itu. Yang kedua yang kurang sedikit, kita katalah yang bertaraf hasan. Dan yang ketiga ialah perawi-perawi yang dipertikaikan oleh setengah-setengah ulama. Perawi dhaif lah peringkat yang ketiga. Kata dia Imam Muslim dia kata Imam Muslim hanya sempat buat satu kategori hadis saja, iaitu yang pertama. Dalam Muslim ni sebenarnya dia hanya masukkan yang pertama, yang dua lagi tak sempat dia buat. Dia meninggal dunia, kata dia. Jadi maknanya yang ada dalam Muslim ni semuanya yang kedudukan perawi itu tinggi semua. Tinggi semua. Tak ada perawi yang dhaif ataupun yang bertaraf hasan, tak ada. Yang itu dia tak sempat buat. Itu pendapat dia. Tapi Qadhi Iyad, ini semua pensyarah-pensyarah Muslim semua, dia kata tidak. Sebenarnya yang Imam Muslim sebut tu kami akan bahagikan. Kata dia mana tadi? Ini kami memperjelaskan 3 bahagian dan 3 tingkatan perawi. 3 tingkatan perawi. Jadi dia kata mengikut Qadhi Iyad, sebenarnya Imam Muslim telah kumpulkan ketiga-tiga itu dalam Sahih Muslim. Bukan dia tak sempat buat, dia telah buat dah di sini. Dalam Sahih Muslim ni kita akan dapati banyak peringkat perawi. Jadi ada yang tinggi sangat, ada yang sederhana, dan ada yang kurang sedikit. Dipertikaikan setengah-setengah ulama. Inilah saya rasa yang lebih tepat, yang lebih betul. Sebab memang dalam Sahih Muslim tu ada macam-macam juga. Yang tinggi tu dia termasuk dalam riwayat-riwayat usul dia. Ataupun yang kurang lagi tu dia termasuk dalam riwayat syawahid ataupun mutabaatnya. Itu yang lebih tepat. Bukan dia nak karang kitab yang berasingan, tidak. 3. Yang kedua yang Imam Muslim sebutkan dalam perenggan tadi, nampak ringkas, tapi saya pun tak berapa faham juga sebenarnya kalau berdasarkan terjemahan yang sebenarnya. Saya pun tak apa faham juga. Tapi kalau baca yang asal ini memang nampak begitulah. Memang nampak begitu. Iaitu
Mana-mana yang dia boleh ringkaskan, dia ulang, betul dia ulang. Tapi ada kalanya dia ulang tu dalam bentuk ringkas. Dia ringkaskan. Dia nak cerita satu perkara lain pula, kaedah hadis, iaitu adakah hadis ini boleh diringkaskan atau tidak boleh, hukumnya macam mana. Kepada seseorang muhaddis, bila dia boleh meringkaskan hadis dan bila tidak boleh. Itu dah yang disebutkan oleh Imam Muslim. Kadang-kadang dia kata dia ulang sepenuhnya. Sebab perbezaan sanad. Itu saja. Hadisnya sama, dia ulang sepenuhnya. Ada kalanya dia tidak ulang sepenuhnya, dia ambil sedikit saja. Jadi bagaimana dengan keadaan ini? Bagaimana dengan keadaan nak meringkaskan itu? Apa hukumnya? Jadi ini pun sebenarnya kerja ulama hadis juga. Sebenarnya dia ada kaitan dengan Quran juga. Macam Quran kan, kalau kita tengok ayat Quran tu panjang, kadang-kadang kita ambil sebahagian. Apa hukum? Boleh ke tidak? Sama juga, hadis ni pun begitu juga. Jadi kalau sampai mencacatkan, jadi tergantung ayat Quran tu, kita tidak dapat faham atau mungkin menimbulkan salah faham dengan sebab kita ringkaskan itu, itu tak boleh lah, salah. Kita mulakan terjemah atau ambil daripada tempat yang tidak sepatutnya, salah lah kiranya. Misalnya kita ambil sifat tanpa menyebutkan mausufnya, mana boleh, mengelirukan itu. Atau kita sebutkan mudhafun ilaihnya tanpa menyebutkan mudhafnya, mana boleh. Begitu juga dengan hadis. Tapi kalau kita nak menyabitkan, nak membuktikan bahawa Allah SWT itu maha berkuasa, kita kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang kita nak buktikan ialah Allah itu maha berkuasa, sifat berkuasa dia. Jadi kita pun ambil ayat, sedangkan ayat itu dia tidak sepenuhnya tu, itu hujung dia. Sebelum itu ada banyak lagi, panjang lagi. Kita tak sebut semua. Boleh ke tidak? Boleh. Sebab itu sudah sampai maksud kita. Nak sebut semua boleh jadi hilang punca. Orang yang mendengar tu tak faham apa sebenarnya dia nak cerita, dia nak sabitkan. Jadi boleh keliru. Ada kalanya ringkaskan itu lebih menarik perhatian dan tidak mengelirukan. Ada kalanya meringkaskan itu mengelirukan. Kalau mengelirukan tak boleh. Dan benda ni boleh dilakukan oleh orang yang ahli, orang yang pakar, orang yang tahu tentang bahasa. Tentang bahasa. Ini apa? Ini mudhafun ilaih, tak boleh mula situ. Ini kena sambung, tak boleh tak sambung. Macam Quran, kadang-kadang kita tengok sudah satu ayat dah situ, tapi ayat itu dia kena sambung dengan ayat selepasnya. Kalau tak sambung tak faham. Jadi kena sambung. Tak boleh bawa satu ayat saja, sebab dia bersambung dengan ayat seterusnya. Kena bawa dua, baru habis, baru jelas. Sama juga dengan hadis. Jadi kalau Quran itu dipanggil dalam istilah hadis khat, ringkas ni khat, ikhtisar hadis. Ini boleh kepada orang yang ahli, orang yang pandai. Kepada orang yang tak pandai, tak tahu apa, tak boleh. Misalnya kita kata uiddat lil muttaqin, disediakan kepada orang-orang muttaqin. Enggak apa disediakan apa? Kalau kita ambil situ saja, disediakan apa? Disediakan kesenangan hidup, disediakan kebahagiaan, disediakan surga, boleh semua boleh. Tapi kalau kita ambil ayat sebelum itu, nak surga, jadi disediakan untuk orang yang bertakwa. Tiba-tiba kita ambil uiddat lil muttaqin saja, ia disediakan untuk orang-orang muttaqin. Apa ia tu? Tak jelas kan? Boleh mengelirukan. Tak boleh. Hadis pun begitu juga. Hadis pun begitu juga. Memang boleh, tapi biar kena pada tempatnya. Sebab memang kadang-kadang kalau kita ringkaskan itu lebih baik. Jangan kata dia dengan sebab dia ringkaskan itu, dia ni pelupa, dia tidak dhabit, dia tak ingat dengan baik. Jangan kata begitu. Sebab dia ringkaskan itu untuk memudahkan orang faham, tak mahu mengelirukan.
dan dia telah kemukakan di tempat yang lain dengan lengkap. Takut-takut orang kata dia pelupa pula, dia tidak ingat dengan baik, dia tidak catat dengan baik. Boleh jadi tertuduh pula dia. Jadi dalam perkara ni kita perlu faham. Apabila seseorang muhaddis kemukakan hadis dengan ringkas, kita perlu faham. Banyak dilakukan oleh Imam Bukhari, imam-imam lain, dia memang buat begitu. Sebab kalau ambil semua, satu akan mengambil masa yang lama, susah nak ingat dalam bab tu, perkara tu mana dalil dia yang sebenar. Yang tidak berkenaan pun terpaksa dibawa juga, padahal yang dikehendaki sebenarnya sikit tadi. Boleh mengelirukan dengan sebab dia ringkaskan, itu menyenangkan, tapi dia boleh mendedah kepada kekeliruan. Orang akan kata dia tak ingat pula hadis. Apa kata Hafiz? Mana Hafiz ni? Dia tak ingat semua. Padahal dia ringkaskan itu dengan maksud untuk kemudahan orang. Dituduh pula dia. Ini bahaya. Sebab itu kita kena faham. Tapi ulama-ulama kita semua sudah faham benda ni. Sebab itu ulama-ulama hadis yang besar, pengarang-pengarang kitab tu, kalau dia ringkaskan tak keliru. Ada yang mengatakan dengan syarat di tempat lain dia sebut dengan lengkap. Ada sekurang-kurangnya satu tempat. Itulah yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Yang lain-lain mungkin dia ringkaskan, tapi satu tempat ada. Ini dapat kita ketahui dengan kita mengetahui atraf hadis itu. Benda ni boleh diatasi, boleh kita kesan apabila kita mengetahui atraf hadis itu. Maknanya hadis yang lebih kurang sama dengannya, kandungannya, di mana lagi di tempat dalam Bukhari. Macam sekarang ni orang sudah buat indeks apa semua, jadi senang, banyak perkara. Jadi kita boleh tahu hadis ni berapa kali disebut dalam Bukhari. Kalau nak kira dari segi lafaz, dia tidak 100% sama, tetapi kandungan dia tu, benda yang diceritakannya itu lebih kurang sama. Mungkin ada beberapa lafaz dia sama, sebut di sini. Bila kita perhati semua tu, kita dapat tahu yang lengkapnya duduk di sini, yang lain-lain itu semua ringkas. Ringkas tu sebab apa? Sebab tak ada kena-mengena dengan bab yang berkenaan. Sebab itu dibuat. Jadi ini juga Imam Muslim ceritakan, dia ringkaskan. Ulang dengan ringkas jika ada faedahnya buat gitu. Tapi kalau sampai mengelirukan, tak boleh. Mungkin menjemukan. Bila dengar, kenapa dia ulang pula sampai habis? Sebab ada tempat-tempat kalau tidak disebut sepenuhnya boleh mengelirukan. Jadi jangan kita kata apalah menjemukan, letih kita ikut. Kalau baca Muslim memang letih, banyak sangat, betul sama serupa. Kita kena cari apa sebab dia ulang sepenuhnya 100% sama. Dia takut keliru kadang-kadang. Dia takut keliru. Jadi inilah benda yang disebutkan oleh Imam Muslim. Setengah ulama kata tak boleh langsung ringkas. Setengah ulama kata boleh semua, yang macam mana-mana pun boleh ringkas. Tetapi yang lebih baiknya kita pakai pendapat yang sederhana, iaitu boleh ringkas di mana tidak menimbulkan kekeliruan. Satu. Yang keduanya, boleh ringkas kalau orang yang meringkaskan itu orang yang betul-betul pandai. Yang kedua. Yang ketiga, boleh ringkas sekiranya untuk memudahkan pembaca dan menyampaikan kepada maksud dengan ringkas, dengan tidak bercelaru fikiran. Itu yang ketiga. Jika ada semua ini, boleh. Yang keempatnya, kalau Quran kita boleh ringkaskan, kenapa hadis tidak boleh kita ringkas? Padahal Quran itu jelas mutawatir dari segi lafaznya, sedangkan hadis ini tak sampai ke peringkat itu. Kenapa kita perlu tekankan sangat dan susah? Kalau kata tak boleh ringkas mesti sepenuhnya, bukan semua orang ingat. Susah nak ingat semuanya. Dia ingat sebahagiannya saja, sudah cukup. Asalkan maksud pengarang itu dapat sampai, sudah. Jadi kesimpulan Imam Muslim, dia nak ceritanya bagi dia pun boleh juga dengan syarat-syarat tadi lah. Dan itulah yang dilakukan olehnya. Orang-orang lain pun melakukan begitu juga. Jadi kita jaga syarat-syarat dia lah.
Kena jaga syarat-syarat dia. Ada juga ulama yang mengatakan riwayat ni tak boleh. Yang boleh hanya riwayat bil lafzi. Mana kalau kita tak ingat sepenuhnya hadis itu, kita tak boleh riwayat. Kena ingat sepenuhnya. Itu yang jadi susah. Di peringkat awal dulu, semasa belum pembukuan meluas di kalangan umat kita, semua berdasarkan ingatan. Di situ betul-betul mencabar. Orang yang kuat ingatan betul-betul, dia disanjung, dihormati, dan diletakkan pada kedudukan yang tinggi. Bila dia dapat mengukakan hadis itu dengan lengkap 100% sama. Yang ni dia kata riwayat bil lafz. Riwayat bil makna tak boleh. Nak ambil mafhum saja tak boleh. Susah. Tapi kebanyakan ulama tidak kata begitu. Riwayat bil makna pun boleh juga. Tapi jangan sampai makna tu lari jauh. Lari jauh. Misalnya kita kata dalam bahasa Melayu ada beberapa perkataan bangkit, berdiri, bangun, sama, lebih kurang sama. Jadi kalau tukar-tukar itu, dia bangun pada pukul 7 pagi misalnya, dia bangkit, salah kan? Orang faham tu, bangun dari tidur, bangkit dari tidur, sedar pada pukul sekian-sekian, lebih kurang sama. Inilah yang dikatakan, kalau yang Nabi sebut sebenarnya, misalnya kita kata bahasa Melayu tadi bangkit, dia sebut bangun, boleh ke tidak? Lagi itu, adakah itu bermakna berdusta atas nama Rasulullah? Tidak. Sebab makna dia, walaupun lafaz dia berbeza, tapi lebih kurang sama. Itu contoh Melayu. Kalau Arabnya begitu juga, dia ada juga perkataan-perkataan sinonim dia, tapi ada kalanya tidak tepat. Tidak tepat. Misalnya dalam hadis itu disebut maksudnya tersungkur, kita kata rebah saja. Rebah lain, tersungkur rebah juga, tapi rebah macam mana? Itu boleh lari makna. Kalau macam tu tak boleh. Riwayat bil makna yang boleh ni, yang tidak lari maknanya, boleh. Jadi longgar sedikit bagi orang yang mengatakan riwayat bil makna itu dibolehkan, maka ringkas pun boleh juga. Bagi orang yang mengatakan riwayat bil makna tak boleh, kena riwayat bil lafz baru boleh, maka dia akan mengatakan meringkaskan hadis itu juga tidak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi sebut lafaznya semua sekali, tiba-tiba dia sebut sebahagian, tak boleh. Jadi agak ketatlah kepada orang yang pakai riwayat bil lafz sahaja boleh diterima, itu agak susah. Dan boleh dikatakan kebanyakan ulama tak pakai pendapat itu. Tapi dalam ilmu hadis ni ada sebutlah, memang begitulah, kebanyakan ulama pakai riwayat bil makna, cuma dengan syarat-syarat tadi. Kalau kita tak pakai begitu, susah. Itulah yang disebutkan oleh Imam Muslim di sini. Kemudian kita pergi seterusnya. Bahagian pertama, kami sengaja mengedepankan riwayat-riwayat yang bersih dari cacat, iaitu para perawi yang memiliki sifat istiqamah dalam hadis, teliti dalam penukilan, tidak terdapat perselisihan yang mendasar dalam periwayatannya, tidak terdapat pula kesalahan fatal. Kesalahan fatalnya apa ya? Kesalahan yang besar ya, begitulah. Kita tengok yang asal, ikhtilafun syadid, perbezaan yang teruk lah, yang besar, betul. Sebagaimana hal tersebut diketahui dari para ahli hadis dan menerangkannya dalam hadis mereka. Apabila kita menyelidiki secara cermat, jadi ini bahagian yang pertama yang kita sebut tadi, mengikut Hakim. Imam Muslim sebenarnya nak susun kitab, 3 macam kitab. Satu kitab tu mengumpulkan perawi-perawi yang pertama, bahagian pertama, yang istiqamah, yang kuat kedudukannya. Tapi dia kata Imam Muslim sempat buat yang pertama sahaja. Yang pertama tu Sahih Muslim lah. Tetapi ramai lagi ulama yang lain tak setuju dengan ini.
termasuk Qadhi Iyad dan Imam Nawawi pun tak setuju. Dia kata yang sebenarnya dalam Muslim ini juga ada macam-macam perawi itu, tidak sama taraf dia. Dalam Muslim itulah terkumpul 3 macam perawi itu. Walau bagaimanapun perawi-perawi yang tidaklah terus sampai ke peringkat maudhu ataupun dhaif yang terus tidak sampai ke peringkat itu. Tak sampai ke peringkat itu. Yani perawi-perawi yang disepakati ulama-ulama hadis sebagai perawi yang dhaif, tidak macam itu. Mesti ada khilaf juga. Cumanya dalam Muslim ni kadang-kadang kalau kita tengok dia yang banyak hadis dia di bawah satu bab itu, memanglah beberapa hadis itu usul. Kemudian hadis yang lain itu mutabahat dan syawahid. Tapi ada juga dalam setengah-setengah bab itu hadisnya hanya satu saja atau 2 saja. Dan kalau kita mengiranya sebagai usul, maka ia tidak akan menepati syarat Muslim. Jadi itu kita nak kira macam mana? Maka perlu kita tengok dalam mukaddimah Muslim ni juga, di mana dia menyebutkan dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan tidak ada pilihan. Kadang-kadang dia ada buat begitu. Dia ada buat begitu. Yang ni dia ambil perawi yang kurang kuat, perawi peringkat kedua, dalam istilah dia, perawi peringkat kedua. Dengan itu, sebab itulah setengah-setengah ulama dia kritik, dipertikaikan, ni perawi ni tak kemas sangat ni, kenapa Imam Muslim ambil? Macam Daraqutni dia kritik. Benda-benda macam itulah. Ketika itulah dia kritik. Tetapi pada umumnya, secara umumnya, memanglah perawi-perawi dia, terutamanya yang usul dia tu memang terdiri daripada perawi-perawi yang kuat, daripada golongan yang pertama ini. Apabila kita menyelidiki secara cermat beberapa riwayat yang dinukil, maka akan dijumpai beberapa perawi yang kekuatan hafalannya tidak seperti ulama hadis dalam kategori yang pertama, kurang sedikit. Akan tetapi meskipun mereka di bawah darjat yang pertama, tetapi mereka tetap memiliki sifat mastur dan jujur, serta selalu memperhatikan ilmu. Di antaranya ialah Atha bin As-Sa'ib, Yazid bin Abi Ziyad, Laith bin Abi Sulaim, dan orang-orang selain mereka. Jadi yang kurang sikit. Yang macam ni pun kalau kita perhati dalam Muslim ada juga. Padahalnya mereka ini mengikut setengah-setengah ulamanya dhaif, tak boleh pakai. Imam Muslim ambil, tapi dia ambil pun sebagai mutabi' atau sebagai syawahid. Dia bukan ambil dan hadis mereka ini dalam riwayat-riwayat usulnya, tidak begitu. Itulah mengikut iltizamnya. Kalau kita dapati, andai kata dalam penyusunan orang kemudian kita dapati riwayat-riwayat mereka ini disenaraikan sebagai riwayat usul Imam Muslim, maka mesti ditolak. Tak boleh, sebab itu menyalahi janji dia. Ini mana tokok tambah ataupun tasarruf orang kemudian. Sebab Imam Muslim tak buat begitu. Kalau diambil pun sebagai mutabi' atau sebagai syawahid, bukan sebagai usul. Tapi boleh jadi dengan berlalunya lama masa ni, 1000 tahun lebih dah, Imam Muslim tukaran Muslim dia, dalam keadaan tajuk dia orang ni buat begini, sebab dia tak buat tajuk, boleh jadi penyusunannya akan bertukar. Sebab itulah ulama-ulama kita mengambil berat tentang kitab-kitab hadis ini dari segi pengajian yang mereka terus belajar. Jadi sentiasa berada di hadapan umat, supaya kalau ada orang yang tidak bertanggungjawab pindah, baiki apa semua, kita sudah belajar, kita tak tahu, kita tengok mana yang nuskah yang kita pakai dan kaedah yang kita terima macam mana. Dia tak boleh, susah nak apa ni kita kata nak putar belit, nak mengelirukan itu agak susah. Sebab apa? Kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang masyhur di kalangan umat. Dia sudah sebut dah cara dia. Dan ini kalau kita terima seperti yang dikatakan oleh Qadhi Iyad, memang ada di dalam Muslim TV. Memang ada pun. Itu yang betulnya. Sebab riwayat mereka ini ada di dalam Muslim pun ada. Jadi yang hakim kata Imam Muslim tak tulis lagi yang 2 peringkat itu, dia tulis peringkat yang pertama saja, itu nampaknya tidak begitu tepat. Sebab yang disebut ini ada juga dalam Muslim.
Meskipun mereka yang telah kami sebutkan di atas tidak seperti perawi tingkatan pertama, tetapi selain mereka terdapat perawi yang menurut mereka memiliki ketelitian dan keistiqamahan dalam periwayatan, sebab semua itu menurut ilmu merupakan darjat yang tinggi dan sifat yang mulia. Ialah begitulah lebih kurangnya. Ada sokongan, atau mereka itu dikemukakan sebagai sokongan kepada yang pertama. Sekadar itu saja. Jadi nampaknya kita setakat itulah dulu untuk kali ini. Kita akan sambung lagi. Ini masih lagi berkait dengan Sahih Muslim. Nanti kita akan jumpa, tak ada kena-mengena pun dengan Sahih Muslim, dan betul-betul dia masuk ke dalam ilmu mustalah hadis, ulum hadis. Dia masuk betul-betul pergi situ. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ada pertanyaan apa yang kita bisa ini? Ada pertanyaan pada kita di cara pada proses kesehatan melanda. Ada pertanyaan yang apa yang ini? Saya rasa tadi ada soalan. Sambil-sambil tengok lagi soalan yang lain. Tapi soalan tu saya rasa terletak di lain. Tak ada. Ada soalan ini? Tak ada. Bagaimana untuk menjawab orang yang mengatakan solat hanya ada 3 waktu sahaja? Berdalilkan ayat 14 surah Hud, dirikan salat pada 2 bahagian siang dan waktu yang berhampiran malam. Jadi ini saya telah jelaskan dengan panjang lebar. Sila baca nota Sahih Bukhari berkenaan dengan waktu-waktu sembahyang, bahawa saya kemukakan dalam itu berdasarkan Quran sendiri ada menyebutkan tentang sembahyang 5 waktu dengan lengkap. Jadi saya serujuk di situ saja. Di situ ada saya sebut. Kepada kita yang percaya terima Al-Quran dan hadis tak ada jadi masalah, betul, sebab dalam hadis ada sebutkan. Ini soalnya kepada orang yang nak pakai Quran sahaja. Di dalam nota tu pun saya bincang dari sudut Quran sahaja. Quran saja pun sudah ada sebut. Yang kedua, adakah zakat pendapatan disyariatkan pada zaman Nabi SAW? Adakah boleh untuk seseorang tidak membayar zakat pendapatan seperti yang dibayar oleh kebanyakan orang kepada pusat pungutan zakat? Dari segi dalil syar'inya tidak ada terang. Sebab itu benda ni termasuk dalam perkara khilaf juga sebenarnya di situ. Tetapi kalau kita mengambil kira dari segi hakikatnya pendapatan itu atas dasar itulah, atas dasar ijtihad, atas dasar qiyas. Tapi dari segi dalil tidak ada, memang tidak ada. Jadi masih lagi di peringkat khilaf. Cuma kalau lihat dari sudut orang yang berpendapatan sekarang ni, yang makan gaji dan sebagainya, sebenarnya lebih mewah, lebih senang lagi daripada orang yang bertani, orang yang menternak binatang. Lebih mewah. Dari sudut itu patutlah kita kata ini semua berdasarkan ijtihad, tapi berdasarkan dalil tidak ada. Tapi kalau buat itu lebih baiklah. Seperti kalau kita tengok mazhab Imam Abu Hanifah yang saya sebutkan tadi, setiap pendapatan tak kira macam mana 1/10 daripadanya dikenakan, dinamakan usyur. Jadi itu pun dia mengambil kira tadi adalah keperluan masyarakat. Jadi kalau kita kata zakat pendapatan itu, kebanyakan boleh dikatakan ulama-ulama Islam sekarang ni menerimanya. Tapi
saya secara peribadi mengatakan benda ni masih benda khilaf, sebab tidak terang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi kita kata pendapatan petani ataupun penternak apa tak sebanyak mana, tapi itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tetap berwibawa dan tak boleh dipertikam, tak boleh dipindah. Yang lain-lain pun berdasarkan ijtihad qiyas, ya kalau kita pakai pun boleh. Baguslah dari segi manfaatnya kepada masyarakat, lebih simpati kita. Tapi dari segi nak kata ini sebagai kewajipan yang mesti tak lepas kita, saya rasa tidak begitu. Tak begitu. Dia tidak termasuk dalam dalil yang qat'i, tak ada dalil yang qat'i. Jadi itu pun termasuk dalam ibadat juga tu sebenarnya, zakat. Jadi dengan sebab itu setengah-setengah orang kalau mengikut zahiri, setakat yang disebut dalam hadis itu saja, yang lain tidak. Sampai begitu. Sebab ini termasuk dalam ibadat. Kalau dalam hadis itu tak ada sebut beras pun, padi tak ada. Jadi padi pun tak kenal lah katanya. Sebab yang disebutnya barley, gandum dan sebagainya, sekadar itu saja. Itu kalau mazhab zahiri. Tapi daripada dulu pun ulama sudah berijtihad, sudah mengambil kira macam padi, walaupun tak ada disebut beras, tak ada disebut, tapi kebanyakan ulama terima. Sebab dari segi ilatnya itu sama, sebagai makanan yang boleh disimpan, makanan utama. Bahkan kepada kita setengah-setengah negeri itu, beras itulah makanan utama, bukan gandum. Dari segi rupanya pun banyak sama, dari segi mengenyangkan pun sama, dari segi boleh simpan lama pun sama. Jadi dari sudut itu dia kata termasuk. Sama lah dengan pendapatan yang lain dari sudut kias. Macam beras itu pun kias juga, tapi terpakai kan. Kebanyakan ulama yang terima kias pun. Cuma yang orang dahulu dia tidak nampak ni makan gaji ataupun pendapatan lah dalam bentuk lain, dia tak nampak. Perkhidmatan itu tak ada zaman dahulu. Jadi bila ada, sesuaikanlah. Sebagaimana beras tu kita masukkan dalam yang kena zakat juga, begitu juga yang ini. Itu termasuk dalam kias, tapi asalnya tidak ada. Wallahu a'lam. Gambar seperti Muhammad daripada dunia. Saya ada satu soalan kepada Maulana. Bulan ni saya ada terbaca dalam Islam yang datang ke Islam, dia datang ke satu syubhat terhadap kitab Sahih Bukhari. Dia kata bahawa Al-Bukhari dalam meriwayatkan hadis dia banyak terlupa daripada guru dia Al-Humaydi. Maksudnya dia datang ke perbandingan dengan Ustaz Humaydi. Dan dalam contohnya dia datangkan dalam hadis tentang nama amal dunia, dalam bentuk yang Bukhari riwayatkan secara ada perkataan yang tiada, berbeza dengan Ustaz Humaydi. Mungkin itu yang dimaksudkan Maulana sebagai hadis diriwayatkan secara ringkas atau Jadi ada yang kata dia pelupa, pelupa. Boleh jadi begitu. Riwayat bil makna pun boleh jadi. Boleh jadi juga memang tepat seperti Imam Bukhari kata, tetapi berdasarkan nuskha Musnad Humaydi yang lain yang dia dapat. Sebab nuskha-nuskha ni kan berbeza. Macam kita sekarang lah, edisi pertama, edisi ketiga, edisi ketujuh. Kalau edisi itu sampai berpuluh-puluh dan pengarang dia selalu tukar sana sini, kalau kita lah buku-buku kita, tentu sekali berbeza. Begitu juga dengan riwayat itu. Dia banyak. Sahih Bukhari sendiri pun banyak nuskha. Muwatta Imam Malik banyak nuskha dan berbeza-beza. Itu tak sama dari segi bilangannya apa semua. Tapi itu diterima oleh semua ulama kita. Atas dasar kita percaya kepada Imam Bukhari dan diakui oleh semua dari segi kekuatan ingatan dia itu. Saya rasa lebih baik kita kata berdasarkan nuskah yang dia dapat daripada Humaydi, lain daripada yang tersebar di kalangan orang kemudian ini. Dan mungkin banyak lagi nuskah. Jadi dia riwayatkan berdasarkan nuskah itu. Wallahu a'lam. Dengan tepatnya susah juga saya nak katakan dengan tepatnya apa sebab dia nak ringkas ke ataupun
berdasarkan beberapa riwayat itu, berdasarkan beberapa riwayat daripada riwayat daripada Nabi SAW tentang hadis itu, innamal a'mal binniyat itu. Boleh jadi ada banyak turutnya. Itu sebab perbezaan, dan turut yang sampai kepada kita lain. Begitulah Allah. Tafsir daripada mungkin betul sekali daripada tafsir dalam surah Al-Baqarah ayat 271 ada dua teks yang saya kurang faham. Sebenarnya jika kamu menampakkan sesuatu, maka itu adalah lebih baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagai kesalahan-kesalahanmu, dan Allah tidak akan menghapuskan. Maksudnya ayat yang di atas, menampakkan sedekahmu itu lebih baik sekali, dan teks yang kedua, menyembunyikan itu kepada fakir miskin, maka menyembunyikan itu lebih baik sekali. Dan satu yang masalah di tadi itu tak jelaskan. Oh, itu dia begini, dia ada dua bentuk, infak ataupun belanja ni. Kalau yang wajib, yang fardu macam zakat, itu memang elok kita buat secara terbuka. Tapi kalau yang sunat, itu elok kita sembunyikan. Itu saja beza dia. Kalau sembahyang yang fardu, elok kita buat di masjid beramai-ramai, dengan berjemaah, dengan azan, dengan iqamat, dengan apa semua, kan? Sebab itu fardu. Tapi kalau sembahyang sunat, Nabi kata lebih afdal di rumah. Semua macam itu. Zakat itu fardu, elok kita secara terbuka. Tak boleh kita kata nanti nampak orang nampak kita banyak duit ke, ataupun kita murah hati. Tak boleh fikir gitu. Mungkin timbul dalam hati kita nak menunjuk-nunjuk ke, ada yang kita kena tolak itu semua. Kita kena buat secara terbuka, itu lebih baik. Sebab itu yang wajib ke atas kita, hak orang lain ada pada kita. Mereka perlu tahu hak itu mereka sudah dapat atau tidak daripada kita. Sebab itu secara terbuka. Tetapi kalau yang secara tertutup ini, dalam hadis pun ada sebut, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu, atau tangan kiri bagi, tangan kanan tak tahu. Itu maksudnya yang sudah. Sebenarnya tidak ada percakapan. Saya baca tentang kerja berkaitan dengan hadis, beberapa hadis mengenai kumpulan Imam Mahdi di akhir zaman. Ada beberapa golongan yang mempertikaikan hadis ini. Dia berkata bahawa ada hadis ini mempunyai kelemahan dan berpisah. Jadi sebenarnya macam mana Maulana berkaitan dengan Imam Mahdi? Adakah memang dia menjadi pertikaian, ataupun ada riwayat yang bernasab mengenai ini tanpa ada pertikaian? Ya. Berkenaan dengan Imam Mahdi, saya pun ada satu kitab kerja dulu lama, 20 tahun menggali ada. Saya sudah tulis dulu berkenaan dengan Imam Mahdi ini. Sebenarnya konsep Mahdi ataupun hadis-hadis Mahdi ini berdasarkan hadis, dia sampai ke peringkat tawatur maknawi. Tidak tawatur lafzi, tapi tawatur maknawi dia termasuk dalam hadis mutawatir juga. Kerana itulah ramai daripada ulama menyenaraikannya sebagai salah satu daripada akidah, dan tersebut di dalam kitab-kitab akidah. Tetapi kita perlu sedar bahawa yang macam ini masuk dalam akidah, tapi furu' akidah, bukan usul akidah. Kenapa tidak usul akidah? Sebab tidak ada dalam Quran. Kemudian dalam hadis pula, kalau ada pun hadis itu ahad, bukan sampai ke peringkat mutawatir dari segi lafaznya. Dan dalam Bukhari tak ada. Dalam Bukhari tak ada dengan jelas sebut Mahdi. Cuma dia sebut sifat dia saja. Sifat tu ada. Tapi dalam riwayat Abu Dawud, dalam Tirmizi dan banyak lagi yang lain, itu memang sebut ada dan sahih. Kita tak boleh pertikaikan. Cumanya kalau ada orang yang pertikaikan,
dia masih lagi saudara kita ahli sunnah dan tidak ahli bid'ah. Tidak ahli bid'ah sebab dia pertikaikan ini furu' akidah, bukan usul akidah. Bukan masalah Mahdi saja, Dajjal sekalipun. Padahal Dajjal itu ada dalam Bukhari apa semua. Itu pun masih lagi ada ulama yang pertikai. Dan ulama-ulama yang pertikai itu tidak dikeluarkan, tidak dianggap sebagai ahli bid'ah, sebagai terkeluar daripada ahli sunnah. Tidak juga. Misalnya Ibnu Khaldun. Kita semua tahu kan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun tak terima hadis-hadis Mahdi. Dia tak terima. Jadi Ibnu Khaldun itu bukan ahli sunnah. Ahli sunnah juga. Sebab apa? Ini kita faham. Kalau tidak jadi keliru banyak, celaru banyak. Jadi berkelahi sama-sama sendiri. Walaupun dia berapa banyak yang sampai ke peringkat tawatur maknawi ni, walaupun mutawatir, tetapi dia masih lagi di peringkat itu. Yang betul-betul jadi akidahnya tawatur lafzi, ataupun benda itu tersebut di dalam Quran, baru jadi akidah betul-betul semua terima. Kalau tidak, maka macam-macam dah berbeza-beza. Ini kata begini, ini kata begini. Masih lagi kita boleh terima. Walau bagaimanapun nak kata hadis itu tidak sahih, tak tepat. Berapa banyak yang sahih. Macam habis cerita tu saya nak pasal teringat soalan malam tadi tentang apa ni, puasa Isnin Khamis ni. Banyak yang pertikai, ada yang pertikaikan sekarang, tapi kita kena ingat benda ni sudah jadi amalan sekian lama satu, dan diterima oleh ulama-ulama besar sebagai suatu sunnah. Jadi kita nak amal itu tak jadi masalah. Kalau ada pertikai itu, memanglah ada berapa banyak hadis-hadis lain dipertikaikan, tapi itu sekadar perbahasan ilmiah sahaja. Nak kata benda ni nak menafikan sunnahnya, rasanya tidak tepat. Sebab sahih berapa banyak hadis-hadis itu, dan kita boleh pakai. Sama juga dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu pun hadis-hadisnya boleh pakai. Jadi kalau orang pegang itu bukan pegang dengan khurafat ataupun karut, bukan. Ia ada asasnya. Cuma perincian dia keluar perang dengan pedang, naik hemar.